Bermula 22 September ini, ahli PKR akan memilih barisan kepimpinan parti itu di peringkat pusat dan cabang masing-masing. Naib Presiden PKR Tian Chua yang dikenali sebagai reformis antara pemimpin terawal PKR mempertahankan jawatannya untuk penggal ketiga. Ikuti wawancara wartawan NSTP Rohani Zaidris dan Said Umar Arif dengan beliau mengenai pemilihan parti itu sebagai aspirasi yang beliau akan bawa untuk PKR. Itu biasalah, dalam demokrasi kita mesti ada persaingan dan persaingan itu terbuka kepada semua anggota parti. Itu adalah sebahagian daripada kelebihan Parti Keadilan Rakyat, di mana kita memberi ruang kepada anggota untuk menentukan pucuk pimpinan, dan juga mereka juga boleh, bukan saja boleh bertanding, dan juga semua anggota berhak untuk mengundi pucuk pimpinan yang diimpiani oleh anggota akar umbi. Kita tak boleh elakkan dalam satu organisasi ada kepimpinan. Cara yang paling paling baik untuk melahirkan kepimpinan adalah cara demokrasi, dan itu kita tidak boleh elakkan persaingan di antara anggota-anggota yang telah menawarkan diri untuk memimpin. Sama ada Anwar jadi PM atau tidak, ia bukan urusan pemilihan parti kali ini. Pemilihan parti ini adalah menawarkan kepimpinan yang terbaik kepada anggota parti supaya parti ini akan maju ke depan sebagai parti, bukan saja parti yang dianggap dulu sebagai parti pinggiran, parti pembangkang, parti yang sometimes orang kata ini mosquito parti. Tapi sekarang dengan mandat yang diterima oleh Parti Keadilan Rakyat, dia telah membuktikan beberapa perkara. Misi dan matlamat perjuangan parti kita yang dulu kita bila kita lancarkan parti, kini sudah didukung oleh rakyat keramaian. Tapi terbuktinya rakyat tidak lagi menganggap sebagai kita hanya parti yang single issues. Tidak ada isu lain selain daripada pembebasan Anwar. Jadi kerana Anwar telah dibebaskan, dan Anwar juga dibebaskan daripada segala tuduhan dan kini mempunyai hak untuk bergerak sebagai seorang warga negara dan memimpin parti. Jadi itu sudah menjadi satu realiti yang tidak perlu dipertikaikan. Jadi kalau sekarang kita nak ungkitkan sama ada Anwar mempunyai hak atau Anwar akan menghadapi halangan dalam partisipasi dalam arena politik, ini amat menghinakan kedudukan Anwar Ibrahim. Menganggap seolah-olah Anwar is so weak that he need the timbalan to help him to assert his right as a full leader. Anwar, kejayaan Parti Keadilan Rakyat adalah pengiktirafan jasa Anwar dalam perjuangan ini. Anwar yang mempunyai visi membentukkan parti ini sebagai satu parti berbilang kaum. Bila dia tajakan gagasan ini, ramai dianggap ini adalah satu cadangan yang tidak realistik dan tidak masuk akal, kerana politik tanah air kita pada satu ketika hanya bercorak sosok perkauman. So now Anwar's idea is accepted by the rakyat. So now apakah kita nak khawatir bahawa Anwar tidak ada tempat dalam arena politik baru ini?
Bagi saya dalam satu parti politik itu yang penting adalah team player, teamwork. Tidak ada siapa-siapa pemimpin yang boleh mengatakan mereka menyumbang lebih daripada orang lain. Padahal dengan sumbangan yang sedikit pun sangat penting untuk pasukan kita dapat bergerak. Kerana politik itu adalah satu fenomena yang sangat kompleks. Kita tidak boleh ukur bahawa saya menyumbang lebih daripada orang lain. Bagi saya tetap melihat peranan saya ialah untuk komplement pemimpin-pemimpin yang lain. Penyertaan saya ialah kita memperluaskan lagi skop aktivisme parti dan sehingga hari ini kita telah diiktiraf oleh masyarakat pelbagai kaum bahawa Parti Keadilan Rakyat ini boleh betul-betul mencerminkan kepentingan semua kaum dalam bangsa Malaysia. Ya, so bagi saya itu adalah satu proses pembangunan parti dan ini tidak mungkin akan berjaya sekiranya kita tidak ada satu pasukan yang saling bantu-membantu dan juga reinforce each other. We want to make the public see that we are the people who champions for the progressive ideas that initiated by Anwar. Kita ingin melihat bahawa Anwar is more than just an individual. Dia bukan seorang individu yang hanya nak rampas kuasa saja. Tetapi Anwar merefleksikan atau mencerminkan etos era baru negara, iaitu maju ke depan, idea-idea yang progresif, yang inklusif dan juga mempunyai idea-idea yang praktikal boleh membangunkan negara. Bagi saya, ia juga tidak mungkin boleh dilaksanakan oleh Anwar seorang, tapi ia memerlukan satu pasukan yang kuat, berpengalaman dan juga mempunyai sikap yang stabil yang boleh menterjemahkan idea-idea ini daripada hanya satu konsep yang abstrak menjadi realiti. Bagi saya adalah tanggungjawab kita sebagai pemimpin yang senior atau berpengalaman untuk membimbing supaya kempen ini diletakkan dalam rangka yang lebih sihat. Itulah sebab sikap saya ialah saya tidak mahu diheret dalam politik serangan pribadi. Ini tidak bermaksud kita harus layan atau respon dengan cara yang sama. Bagi saya, anggota yang bijak boleh memilih dan boleh membuat penilaian sama cara yang sangat agresif menyerang pribadi termasuk kepada pemimpin-pemimpin yang lama berjasa kepada perjuangan. Itu adalah satu budaya politik yang boleh disokong oleh akar umbi, dan saya tetap yakin cara kita berkempen ini akan akan memenangkan calon-calon yang menunjukkan sikap yang rasanya. Jadi bagi saya, sesiapa yang bertanding di peringkat pusat hanya perlu menawarkan diri sebagai calon. You tak perlu kata this is my whole team untuk menggantikan satu tim yang lain. Ini bermaksud tim lain tak ada tempat. Bagi saya lebih kecenderung dan saya anggap itu adalah pendekatan yang telah diambil oleh Azmin, iaitu dia tanding sebagai timbalan. Kalau akar umbi telah tentukan siapa-siapa 4 naib presiden yang telah dipilih dan anggota majlis pimpinan pusat yang telah dipilih, kita rela bekerjasama dengan mereka. Ini adalah kehendak anggota. Bila you letak macam ini, maksudnya my team akan ganti team ini.
ini adalah satu persaingan yang tidak sihat. Ya, so saya tidak setuju dengan cara begitu. Lebih baik, saya rasa lebih baik ialah kita tawarkan diri, bertanding. Memang kita boleh endorse satu sama lain, tapi jangan sampai satu politik menu yang kita kata yang bahasa yang telah diadopt daripada bahasa Cina, iaitu cai. Bagi saya kita adalah pemilihan parti, patutnya ala carte. So you pilih lah mana-mana, you gabungkan mana-mana supaya jangan kita insult akal umbi seolah-olah mereka tidak ada kebebasan untuk memilih di antara satu spektrum yang sangat luas siapa menjadi pemimpin mereka. Selama 20 tahun kita hanya parti yang melaungkan reformasi. Kita hanya mendesak pihak berkuasa untuk melaksanakan idealisme parti. Kita tidak diberi peluang untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang kita sanjungi. Sebenarnya reformasi hanya bermula setelah Barisan Nasional jatuh. Sebelum itu hanya satu proses perjuangan, hanya satu desakan, hanya laungan, dan kita terpaksa lakukan kerana kita tidak ada kuasa. Kita ditindas. Lepas tu itulah sebab kita lakukan protes, kita lakukan perhimpunan, kita nak sedarkan rakyat bahawa ini adalah prinsip yang penting dan kita nak dedarkan kelemahan pemerintahan yang ada. Tapi sekarang rakyat telah setuju bahawa yes, you are right. I now give you the power. Buatlah. So itulah sebab bagi saya ialah inilah masanya kita melaksanakan reformasi. Bukan saja laungan saja, bukan saja sekarang pula nak kritik, nak dedah. Rakyat tak minat lagi kita dedahkan berapa skandal yang dilakukan oleh BN. Rakyat tidak minat lagi tahu, you beritahu berapa besar masalah yang dihadapi oleh kita. Itulah sebab Perdana Menteri ambil satu sikap bahawa yes, memang betul. Bila kita ambil alih, baru sedar the problem is bigger than what imagine. Tapi tidak perlu kita wawakan untuk menghukum atau untuk mengalihkan tanggungjawab itu kepada previous government. Sebaliknya, rakyat menantikan solusi. They want to know how you want to solve the problem. Macam mana kita dapat mengatasi cabaran-cabaran ini. Itulah sebab bagi saya adalah sangat penting parti memberi mandat kepada mereka yang memikul tanggungjawab ini untuk melaksanakan idealisme reformasi. Jadi bagi saya rakyat yang akan mengundi kita dalam pilihan raya yang akan datang ini akan menilaikan bukan atas laungan kita, atas pergerakan kita yang dapat berhimpunkan lebih ramai orang atau tidak, tetapi akan melihat result hasil daripada pentadbiran negara, sama ada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang pernah kita laungkan ini diterjemahkan menjadi realiti dan diterjemahkan menjadi dasar-dasar kerajaan atau secara substansif memperbaiki kehidupan rakyat. Azmin adalah orang yang paling sesuai untuk terus memegang jawatan timbalan Presiden kerana bukan saja sebagai seorang pemimpin, dia telah menunjukkan bahawa pengalaman beliau dan parti ini telah dibangunkan oleh generasi ini. Azmin dan juga termasuk dulu saudara Ezam, saya, Zuraida dan lain-lain. Kita adalah generasi pertama selepas
parti ditubuhkan dan kita telah membangun parti. Saya tidak kata tim Rafizi tidak ada orang seperti Johari Abdul, Saifuddin Nasution dan juga Fuzia Salim, mereka juga menyumbang dalam itu. Tapi bagi saya tidak perlu kita pecahkan bahawa tim ini atau tim ini. Sebaliknya, veteran-veteran ini boleh bergabung untuk terus menyumbang kepada parti. Dan sampai hari ini saya nampak sebagai incumbent, Saudara Azmin telah memainkan peranan ini secara berkesan. Dan kita tidak perlu menunjukkan ketidakstabilan dalam kepimpinan parti yang mungkin menyebabkan keraguan rakyat terhadap sokongan kita. Jadi bagi saya kita harus tetap memberi keyakinan kepada Azmin untuk terus memimpin. Dan lagipun Datuk Seri Anwar Ibrahim perlukan seorang pemimpin yang matang, yang stabil, yang boleh membantunya untuk memperkukuhkan kedudukan beliau sebagai presiden dan satu hari nanti menjadi pengganti Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Itu sangat diperlukan kerana sokongan Azmin ini bukan saja dari dia sebagai pribadi, dan juga Azmin memimpin resources keanggotaan. Dia mempunyai jaringan perhubungan network yang baik dengan pemimpin-pemimpin peringkat pusat, peringkat negeri dan akar umbi. Itu sangat penting untuk menjaminkan kestabilan negara. So bagi saya, kita tidak banyak pilihan. Kita harus tetap memberi sokongan kepada Saudara Azmin. Sebarang usaha untuk menjatuhkan Azmin ada boleh dikatakan mirip kepada usaha dulu dalam UMNO cuba jatuhkan Anwar semasa Anwar dan Mahathir sepatutnya menjadi gandingan pasangan pemimpin yang boleh memberi kepimpinan yang stabil. Malangnya oleh kerana krisis ekonomi yang mendesak dan orang keliling kedua-dua orang tokoh ini telah menghasut dan menyebabkan salah faham di antara kedua-dua dan menyebabkan tragedi yang kedua tokoh ini bertengkar dan berpecah, dan akhirnya akibat daripada perpecahan ini yang membawa kemusnahan UMNO akhirnya, kerana rakyat hilang keyakinan kepada pimpinan yang menunjukkan kestabilan dan juga menunjukkan kepakaran yang boleh complement each other, right? So kalau keadilan berulang dengan dengan cara ini, mungkin juga kita akan hilang sokongan daripada rakyat. Jadi bagi saya, ia melebihi cita-cita individu. This is not about Azmin, this is not about Anwar, this is not about Rafizi. This is about the rakyat. This is about the rakyat want to see keadilan as the largest party in Pakatan Harapan, a party with vision, a party that is matured, rational, can lead the country forward. People don't care about who to be president, who to be timbalan, who to be naib president. Actually, itu bukan concern rakyat. Kalau kita tutup pintu pun, macam mana kita nak pilih pun, actually rakyat tak concern. Tapi sekarang ni rakyat concern sebab banyak desas-desu, banyak perbahasan, banyak ini, dan menyebabkan rakyat sekarang pun khawatir sama ada keadilan is fit to lead or not. Ini yang saya takut ini. Ya, saya khawatir nanti bila dah kita terlalu agresif dalam pertengkaran kita, rakyat mula fikir mungkin this group of people is not fit to run the country. Then dia akan alihkan sokongan daripada kita ke parti yang lain. Now
the market has opened up. Semua orang boleh. Jangan kita remehkan satu parti yang mungkin 10 atau 20 kerusi yang ada. Tiba-tiba dia akan jadi 50, dia akan jadi 60. Keadilan start with one party, one seat. Suddenly in 20 years become largest party. If we kecewakan rakyat, kita menghampakan harapan mereka, don't be surprised. Another small party suddenly they akan overtake us menjadi parti yang mengganti kita. Sekarang yang kita tidak lihat dalam demokrasi di negara-negara jiran kita, di negara yang so a small party suddenly muncul, right? Sebab rakyat is supreme. They are the one who letakkan kuasa. So ini yang bagi saya, ini tidak bermaksud saya mengambil satu pendekatan faksi. Right, we all know dari 20 tahun ini ada kala saya setuju dengan Azmin, ada kala saya tidak setuju dengan Azmin, ada kala kita bergabung semasa reformasi untuk lawan kezaliman, ada kala saya pun pernah menjadi pengkritik kepada beliau. Semua itu berlaku, tapi it's okay, we take it in the spirit of a family, right? Dan kita tidak kita tidak kecil hati kerana pernah kita berbeza pendapat. Itu bagi saya biasa. Tapi yang penting sekarang kita ada tanggungjawab yang lebih besar, iaitu meyakinkan rakyat bahawa keadilan adalah satu parti yang mempunyai wawasan yang boleh mentadbir negara.